Okey, yang uh, yang agak-agak ni memang tak nampak tak apa jelas ya. Tak apa jelas tak apa, saya sharekan dia punya skrin je lah, senang. Oh, saya ada idea sharekan skrin. Tapi yang ni saya akan ajar cepat ni. Saya tak ajar saya tak akan ajar orang kata saya tak akan ajar detail lah. Detail satu-satu. Itu saya dah sentuh itu saya sudah tentu kepada kelas. Satu-satu baru tengok ni. Saya mohon lah supaya awak tengok adik yang kuliah saya mengajar itu satu-satu yang ni sebab memang berkira masa tinggal setengah jam. Saya akan dan awak boleh tengok pada nota dan cuma mungkin yang ini awak mungkin sebagai saksi je lah dan dia tak boleh belajar yang terbaik kat sini sebab saya tunjukkan soalan sebelah line kecil dan seterusnya cuma awak boleh dengar suara saya mungkin awak tak boleh kata besarkan sikit memang setengah jam ni saya eloknya saya tu sajalah memberikan jawapan ni so contohnya kalau kita ada yang ini soalan ni sekejap okey. Saya akan beri soalan dulu lah. Okey, nanti kita kembali semula kepada yang sebelah menyebelah, soalan dan jawapan. So, ni tahun 2019. Agak saya lupa dah makan ni. Lupa apa apa. Cucuk, 30 lah. Banyak juga. 30 markah. Tapi yang professional tadi hanya dalam 10 lah. Ini panjang ya. Kim and Bob have been carrying on a partnership business since 1st of January 2012 and the accounts are prepared to 31st of December each year. Maksudnya dia bermula pada 1 Januari. Tetapi bukannya dia akan urus niaga daripada dia tunjukkan bukan daripada 2012 lah ya. Dia akan menceritakan kepada yang mempunyai kepala kita lah. 2018 ke yang berlaku antara partner ni Apa cerita Kim and Bob ni? Kim and Bob ni awak ingat Awak ingat dalam kepala lah. Contohnya apa nama? Ni macam uh, ni sebab lelaki ni. Okay. Zarif dan Zarif dan Zarif dan Zarif dan apa? Nakiuddin Zarif dan Nakiuddin. Zarif Kim, Nakiuddin Bob have been carrying a partnership. Okay. Interest on capital adalah 10% per annum. Ni sama juga. Kim and Bob adalah 100,000. Saya rasa tak ada jauh beza yang kita bincangkan. Salaries gaji ni dah 3,000, 5,000 dan Kim and Bob ni lah dua. Yang ni agak beza lah. Dia akan 2/5. Kalau boleh tak? Boleh tak sekarang ni? Awak buat kat kertas, dekat testpad awak. Saya pun sebenarnya, saya suruh-suruh orang lah, saya pun tak ada buku. Saya terpaksa guna kertas. Saya pun ada buku ni. Buku ni pun saya kena tulis juga. Awak tulis, saya pun tulis lah. So nanti senang je saya refer balik. So kita kena tulis So macam Kim berapa? Kim 2/5, Bob ialah berapa? Bob 3/5. Sekejap saya gunakan yang ini agak di luar kita punya skop lah. Ini agaknya macam zaman tadika awak lah yang ni. Okay, tapi saya kena tunjukkan juga. Okay. So saya gunakan kamera. So gini contohnya kita ada satu bulatan. Okay. Ini dia itu. So kita ada 5 apa? Kalau kek tu kita ada 5 potong kek. 1, 2,
walaupun tak besar. So kalau macam Kim ialah 2 Kim ialah Zarif 2/5 dan selebihnya 3 ialah apa? Nafiuddin 3/5. Jadi 5/5 lah kita tengok bahawa Kim, kalau boleh buat lukis sini lah, Kim adalah lebih banyak dia punya Bob Bob adalah lebih luas ataupun dia punya keuntungan lebih banyak. Sebab mungkin sebab dia gini lah, sebab dia banyak sini, saya tak nak lah, saya tak nak bagi-bagikannya. Jadi ini belum bincang kan, saya belum bincang dalam ni, kurang On 30th of June, Kim left the partnership and withdraw his accumulated capital and profits up to date. Maksudnya pada 30 Jun 2018 ni. Okay? 30 Jun 2018 ni, 30 Jun Kim left. Kim ni maksudnya saya buat je lah. Saya buat ni sebagai pangkal lah. Okay. Kim left pada 30 hari bulan. Maksudnya Zarif left. Dan seterusnya dia akan buat satu lagi Chin pula. Chin contohnya Farid Tiu dia ada satu lagi yang dia bentuk Bob dan Chin pula, iaitu berapa? Setengah sama je, setengah. So sini kita ada apa? Bob, yang ini ialah apa? Chin ni baru, tanda-tanda baru iaitu gaji dia semualah capital contribution dan dia punya ni lah, dia punya interest on capital tu 10%. Ada lagi satu screen, awak nampak kan ni? Tak ada, ini untuk soalan dulu ya. Soalan dulu, nanti baru saya akan tunjukkan soalan dan jawapan bersebelah. Hari ni saya ceritakan masalahnya dulu Bob and share dia, sebab dia sama ni, saya rasa lah dia bersetuju untuk separuh dengan separuh. And the partnership account dia ialah ni, dia tunjukkan ni lah. Ini sama je lah, sama je dengan tu. Sebenarnya UTM, minta maaf katalah, insyaAllah lah soalan dia tak jauh beza lah, cuba beza tukar-tukar je. Jadi yang ni dia punya revenue, operating cost, ada income, general overhead dan sebagainya, capital allowance. So yang ni bagus juga, kita akan compute the provisional adjusted income and divisible income for ni, and then total income for each. Dan divisible income maksudnya pendapat dia punya untung kena bahagikan, berapa banyak untung yang perlu dibahagikan kepada pekongsi. And then seterusnya kita akan bahagikan untung-untung tersebut kepada setiap pekongsi, kepada cuma yang paling mudah sekarang ni, soalan yang paling mudah, siapa nama pekongsi, tak perlulah soalan tu senang sangat iaitu apa, siapa pekongsi dia? Kim, Bob dengan Chin. Okey, Kim, Bob dengan Chin. Jadi saya akan bersebelah. Jadi kita akan tengok dia punya apa. Okey, yang ini saya kena terus terang lah. Saya akan pilihkan dia punya jawapan. Okey. Untuk awak dia punya okey, mula-mula dia suruh kira apa? Divisible income. So yang ini awak kena ni lah. So kalau untuk your final, kan? Your final lah. Awak ready lah dia punya ni. Dia punya format dia guna pensel dululah ataupun awak kena hafal dia punya tu
And then kita akan kira dia punya net profit dia. Mula daripada bawah dulu. Net profit dia ialah net profit yang ni 17 apa? 17 1,710,000. So net profit dia yang ni. Okey. Kalau saya boleh ni saya boleh sebelah punya belah ni okey. Ni 1710 highlight bila saya highlight tu maksudnya saya dah pindahkan saya guna highlight Kalau right nanti bersabut kalau letak so ni 1710 dah pindah and then awak campur dengan non-allowable expenses. Non-allowable expenses ialah belanja yang tidak dibenarkan. Maksudnya dicampur balik. Saya dah terangkan kenapa dicampur balik sebab ia tidak diiktiraf, not recognized by this expense not recognized by the LSDN or Inland maksudnya Inland Revenue Board, IRB. Jadi dia tak benar sebab awak dah orang kata dia dah tolak yang ni semua dah termasuk ni, so kena campur balik iaitu apa-apa yang berkaitan dengan partners, okey, yang berkaitan dengan partners yang dah diberi kat sini, okey, yang diberi sini dengan partners ialah 108,000 dengan partners interest on capital 27,500, okey, dengan depreciation, okey, depreciation, alright, okey, saya putihkan saya hitamkan putih hitam, okey, berapa ribu? 67,000, 108,000 dengan 27,500. So kalau awak campur balik semua ni, awak akan dapat satu jumlah yang dinamakan provisional. Provisional bersyarat dan kata belum lagi divisible, baru provisional 19,12,500. Okey. Jadi saya yakin dan saya akan beri soalan lain sebab ini yang akan nampak awak dah lebih clear kan setelah awak buat tadi. Boleh faham lah? Saya nak tanya je. Awak yang buat tadi boleh faham ke? Main. Maksudnya awak lebih faham daripada yang asalnya awak bela-bela kan boleh faham. Yang awak dah buat tadi tu awak makin faham lah sikit. Okey. Okey, alright. Donation loss saya take note nanti saya take note benda ni. Nanti saya akan share. Saya akan bincang nanti. Bila awak dah agak semua dah hantar, saya janji nanti ingatkan saya. Siapa nama? Saya tak akan buat ni lah. Saya akan janji buat kelas. Bukanlah saya akan buat rakaman untuk jawapan tu ataupun saya beri jawapan full lah. Ataupun yang kalau contohnya saya tak yakin juga, saya akan beri buat video lah. Video tentang jawapan tadi. Okey. Okey. So, okey, bagus. So saya akan nanti tapi syaratnya semua kena hantar. Semua kena hantar yang tadi tu. Tak kisahlah salah ke susah. Jadi awak tahu mana yang awak bukan salah lah, bukan yang buat silap. Maksudnya mungkin sebab tu saya tak berani beri sebab yang ini saya belum sentuh lagi. Bukan saya belum sentuh, maksudnya dia akan cover pada chapter yang akan datang. Itu sebab saya. Sebab saya kata saya tak berani nak beri soalan yang tapi pergi aja dulu. Nanti adalah kebaikan dia yang awak dah prepare dulu kan. Okey, nanti saya akan from time to time saya akan beri jawapan dia lah.
Dan seterusnya kita ada gaji dia ialah untuk apa nama? Untuk yang ini ya, yang ini dia dah gabungkan lah, dia dah gabungkan untuk setahun. Jadi dia dah gabungkan untuk setahun, yang baru ni kita akan pisah-pisahkan dia punya income kan. Tapi yang ni setahun punya, yang kita bincang dalam buku tu dia apa? Dia pisah-pisah dua. Satu untuk akaun untuk ingatlah, untuk perkongsi lama, tapi yang ini awak kena terima sama juga jawapannya akan sama. Dia gabungkan dia akan jadikan semua jadi satu. Jadi kita kira gaji setiap orang lah. So yang ini akan dikalikan dengan gaji setiap orang ialah untuk Bob dia tak keluar kan. Untuk Bob dia tak keluar. Kim and Chin tu dia Kim tu keluar kan. So masing-masing berapa bulan ni? Masing-masing ialah 6 yang inilah. Yang sekejap yang ni. Sini 12 bulan ataupun setahun lah. Setahun. Yang ini sebab dia dah keluar, yang ni Chin masuk baru 6 bulan, okey. Alright. Jadi kalau kita akan ni so kita akan tukar kalikanlah 5,000 kali 12 maksudnya setahun berjumlah 60,000. Tapi yang tadi TOS saya janjilah saya akan selesaikan sebelum Ahad. Awak ingat saya siap. Saya akan beri jawapan Ahad nantilah. Sebelum Ahad lah. Okay. 60,000 and then 18,000 untuk Kim sebab dia 6 bulan. Lepas tu dia dah keluar. And then Chin baru 6 bulan juga daripada bulan Jun hingga bulan Disember. Yang part kedua lah. Okay. Dan seterusnya kita ada apa? Kita ada yang ni lah. Kita ada yang ni cuma dia punya format je. Tapi kalau awak cuba buat format yang saya ajar tu, dah seperti mana dalam buku, sama je akhir ni jawapan dia. Yang ini interest on capital, maksudnya setiap ni akan kita tolakkan terlebih dahulu. Dia punya interest on capital. Iaitu dia dah beri interest on capital ialah untuk Bob kita kena darabkan lah berapa Bob kita kena darabkan dengan 10%. Dia ada satu, dia akan masuk berapa Bob? Yang pertama dia akan masuk berapa ribu Bob? 150,000 kan. Asalnya 150,000 dan bila Chin masuk yang second dia tambah lagi 150,000. Sebab itu dia akan dapat 150,000, 10% maksudnya bahagi ataupun setengah tahun lah. Setengah tahun. Okey. Kalau macam yang ni setengah tahun juga untuk yang bulan tahun yang maksudnya setengah tahun kedua. Okey. Dan untuk Kim dia menggunakan yang asalnya. Kim ialah 100,000 kalikan dengan 6 per 12. Dan seterusnya Chin ialah untuk tengahan tahun kedua 150,000. Okey. Dan awak tolakkan semua, awak dapat jumlah dia ialah awak akan dapat jumlahnya ialah sekejap 27,500. awak tolakkan yang ini tolak 108,000. Yang ni yang ini 1,912,500 tolakkan dengan 108,000 tolakkan dengan 27,500. Kalau saya boleh tulis sini tolak. Awak jangan risau yang ni awak jangan risau. Nanti saya akan beri jawapan dia. Kalau saya tak suruh beli, saya tak beri pun, saya suruh awak salin nanti kat video ni. Video kan ada. Jadi bila ini awak pause kan. Tapi itu lebih elok sebenarnya. Okey. Awak kena salin balik daripada video tu lah. Okey, divisible income dia lah 17,900.
1,777,000. So inilah pendapatan yang kita boleh agihkan atau untung yang kita boleh agihkan kepada ketiga-tiga tu, Bob, Kim dengan apa? Dengan Chin. Okey. Dulu kalau zaman dulu tu, zaman saya kecil lah, zaman awak kot, masa umur saya awak tu, terkenal dengan botak Chin. Botak Chin. Kalau kita nampak orang botak, kita panggil dia botak Chin. Botak Chin dulu lah seorang. Dia macam Robin Hood Dicuri, dirembak, dibunuh orang, tapi dia bantu orang. Dia memang, dan dia kena hukum gantung lah. Gangster lah. Alright. Okay. So atas sikit nak tengok jalan kira. Okey. Kita ada 15 minit lagi. Boleh. Tak apa, yang ni awak jangan risau. Yang ini awak jangan risau. Sebab apa? Sebab saya akan beri jawapan. Tapi yang saya kata tadi, saya akan awak kena tengok. Nanti awak akan tengok dia punya video saya. Appreciation. Dan seterusnya divisible income ni, kita ada 1,777,000 yang kita boleh bahagikan kepada 3 Bob, Kim dengan Chin. Sekejap saya akan putihkan dulu. Okey, tak boleh pula putihkan sebab dia gambar. Jadi saya terus terangkan je lah. Mungkin saya boleh buat cara gini kot. Supaya awak tak apa. So Bob, kita 1 juta tu kita akan bahagikan kepada apa? Kepada ketiga-tiga orang ni lah. Bob, Kim dan Chin. So kita akan bahagikan mengikut dia punya apa? Dia punya contoh Bob kekal kepada apa? Bob kekal kepada ratio dia ada satu, maksudnya dia ada 2 ratio Bob, iaitu berapa? Kalau awak boleh lukis baik tadi 6/12. Ni sorry, yang ni Bob ialah 6 per berapa tadi? Bob ialah 2/5 dengan Kim ialah 2/5 Kim 2/5 dengan Chin ialah apa? Chin ialah 1/2. Chin 1/2. Bob ni dia kekal kedua-dua term 3/5 dengan berapa? 1/2 sebab tu kita ada ni lah. Bob ni kita ada apa? 3/5 dengan 1/2. Ni semua awak darabkan dululah. 3/5 ialah yang ni. Bob 3/5 darabkan dengan 8 lah. So yang ni lah apa? 3/5 ni Bob. Sebab dia 2, 3/5 ni dia setengah tahun ni 1 juta ni awak kena bahagikan dengan apa? 1 juta ni awak kena bahagikan dengan 2. Iaitu dia setengah tu kita boleh tengok kan saya boleh katakan dia punya sekejap. Dia punya ni sekejap
Ini line slow okey. Tak apa, jangan. Takkan nak minta maaf dengan saya, awak line slow je lah. Masalah awak dengan TM ke kan? Tak. Awak pun tak salah. Tak boleh nak maaf je. Memang awak tak salah. Okey, kita ada apa tadi? Kita ada Kim. Mula-mula ialah apa tadi? Mula-mula ialah Kim dengan apa? Kim dengan Bob. Okey, Kim dengan Bob. Okey. Ni Kim dengan Bob. Yang ni Bob dengan apa? Bob dengan Chin. Okey. So kalau profit ni untuk setahun, berapa? Berapa setahun contohnya? Berapa tadi yang kita dah kira ni? Kim, sekejap. 177. Okay, 177,000. Profit ialah 177. Okey. 1,707,000. Betul kan? Apa ni? Okay. 1,777,000. Okey, ni 2/5 dengan 3/5. Ni 2/5. Ni 3/5. Ni saya betulkan lah. 1,777. Lepas tu yang 177 ni awak kena bahagikan dengan 2. Iaitu sini apa? 6/12. Ini pun 6/12 ataupun bersamaan 6/12 yang setengah kan? Darabkan dengan 177. Darabkan ini. So awak akan dapat sini 1,777 123 bagi 2 masih setengah tahun 888,500. Okey. Ginilah. Dia 800 kita bagi dengan Kim, yang ni bahagikan Bob dengan Chin. Okey. Ni. Lagi 5 minit lagi saya kena habiskan. Jadi inilah. So yang ini 3/5 1 kali dengan 1/2. So iaitu siapa tu? Bob dengan Kim. Lepas tu yang itu setengah dengan setengah pula. Ni. Yang ni dah setengah. Jadi 888,000 ni bahagikan dengan 2 untuk Bob. Untuk Chin pun dapat bahagi dengan 2. Jadi Bob ni kalau perhatikan dia ada 2 dapat bahagian. Sebab tu awak kena campurkan kedua-dua tu. Okey. Dan salary ni saya tak payah ajar lah. Salary ni awak kena kalikan dengan berapa bulan lah. Contohnya kalau Bob, ni 6 bulan pertama. Yang inilah, dia pun sama kali dengan 12 contohnya. Yang ni kali dengan 6, yang ni kali dengan 6. Yang ni untuk Bob pun kali dengan 6, Chin pun kali dengan 6. Okey. Dan interest on capital pun sama. 10% daripada dia punya modal. Daripada dia punya modal. Okey, saya yang ni awak okey. Okey. Contohnya kalau macam ni, salary ialah awak kalikan dengan berapa bulan perkhidmatan dia kat situ. Okey? Kalau macam yang lama kat sini ialah apa? Bob kan? Bob dah tentu banyak dapat gaji dia sebab dia setahun. Yang Kim dia dah keluar awal 6 bulan saja dan Chin dia baru masuk 6 bulan saja. Interest on capital adalah berdasarkan apa? Interest on capital ia adalah berdasarkan apa nama? Modal. Okey. Capital contribution darabkan 10%. Lepas tu disebabkan dia tengok juga kepada apa? Kepada dia punya modal berapa lama dia pegang, 6 bulan ke ataupun setahun. So bagikanlah dia punya tu. Alright. Dan capital allowance yang ini yang ini agak orang kata
meninggal juga. Capital allowance ni ialah kita tengok kepada siapa yang layak kat sini. Siapa yang layak ialah yang existing. Ya. Yang existing siapa? Itu soalan paling mudah lah saya rasa. Yang masih ada sehingga orang kata setia lah sampai hujung tahun. Dan yang baru tu ialah siapa? Kim dengan apa? Kim dengan Chin capital allowance. Bob dengan Chin, sorry. Bob dengan Chin dia masih setia. So sementara Kim yang dah keluar awal tak layak. And then awak kena tolakkan. Lepas tu kalau ada ni awak kena highlightkan yang tadi awak tanya tu, kalau ada rugi awak kena tolakkan. Boleh? Rugi yang tahun lepas kena tolakkan. Lepas tu kalau ada income kena campur, dan kalau ada donation awak kena tolakkan. Donation maksudnya yang approve donation yang sebab itu yang donation ini nanti dia akan sentuh lagi dalam chapter company taxation. Yang ni sebenarnya banyak kepada company taxation nanti. Di mana awak lebih faham juga kenapa dia tolak, sebab yang ni kerajaan telah membenarkan donation yang kita beri derma kepada institusi yang dibenarkan, contohnya Red Crescent, contohnya Pelan Sabit Merah dan sebagainya. Dia dibenarkan untuk kita tolak daripada pendapatan. Jadi sebenarnya pendapatan untuk ni awak kena tengok format dia. Ialah hasil daripada divisible income, kemudian awak campur dengan gaji dia. Kenapa gaji campur? Sebab memang pendapatan dia dapat. Itu ialah pendapatan dia. So, dia campur. Interest on capital pun dia dapat. Apa yang dia dapat, kita campur balik. Tadi kita dah tolak kan? Jadi, kita campur balik. And then, kita akan tolak capital allowance ni sebagai pengganti kepada depreciation. Depreciation yang awak dah, yang awak dah campur balik tadi, yang tak dibenarkan. Pengganti dia lah capital allowance. Tetapi, perlu diingat, capital allowance ni kita beri kepada Capital allowance ni kita beri hanya kepada Capital allowance ni hanya kita beri kepada siapa? Kepada yang semasa existing. Iaitu Bob dengan Chin. Iaitu kita. Saya tak pernah jumpa pula soalan tu. Soalan awak in extra. Biasanya adalah dia sebagai orang kata match lah. Tapi kalau awak tengok dia ada, tapi mesti awak tolak capital allowance. Tetapi rasanya, tapi dia akan cerita mana-mana, dia kata yang ini telah ditolak, dicampur lah pendapatan ini. Mungkin dia bagi soalan divisible income saja, itu dia dah campur, dia dah bagi soalan ni saya divisikan. Maksudnya dia dah campur depreciation. So awak boleh, kalau dia bagus soalan awak, bila mana dia bagi soalan divisible income, dah diberi. Divisible income ni dah diberi, kita bahagikan. Jadi bagus soalan awak, maksudnya awak kena tolak jugalah. Dah diberi. Begitu format je lah. Tapi kefahamannya gitulah. Biasanya depreciation ni diberi dan awak tolak. Kalau tak ada, macam tak fair lah pula. Depreciation tu awak dapat claim lagi capital allowance. Okay. Alright. And then yang ni awak kena hafal boleh balik rumah ni awak hafal lah. Saya rasa saya belum ajar yang ni. Tolak dengan unabsorbed business losses. Maksudnya tahun lepas ada kerugian dan tidak boleh diserap lah. Tidak boleh diserap maksudnya rugi tahun lepas kita kena rugi kita kena tolak. Kadang-kadang kesian lah kalau rugi yang kena nanggung. Ada rugi yang kena nanggung yang sedia ada. Yang lama tak. Wah sedap dia tengok rugi dia belah dia tak nanggung. Bob. Oh tadi Bob saya kata tadi Bob kita ambil duit yang mana untuk mana Bob? Bob kena ambil dua-dua lah. Total income.
Oh ni Nanti awak cuba kira balik. Bob memang kita dah ambil kira untuk kedua-dua tu lah. Eh? Kita dah yang ni. Yang saya tunjukkan tadi tu lah. Untuk yang ni. Yang saya lukis tadi So kita dah ambil balik sebab dia dah setahun kan. Kita dah pecahan itu kita dah bagi kepada Bob dua pecahan, satu pada pertengahan awal pertama, yang kedua ialah ni. Ni lah Bob ni Bob 35 dengan 1/2 ni. Awak income daripada sini lah. 1/2 darab dengan ni, jadi 3/5 darab dengan ni. Alright? Daripada 800. Tapi kalau ada cara lain pun boleh juga ni. Tapi agak susah lah. Sebab dia melibatkan pecahan bawah ni adalah berbeza. Kalau boleh awak kalau awak boleh ambil tulis ni ataupun awak ambil gambar ni sekejap. Ambil gambar sekejap. Jadi profit 1 juta ni kita bahagi kepada dua pertengahan pertama daripada bulan 1 hingga bulan 6 and then bulan 6 hingga bulan 12 tu yang kedua, iaitu Bob masih kekal 3/5 dan yang ni dah pecahan baru 1/2. Jadi yang ini kita akan 1/2 darab dengan 800, 8,500, jadi 3/5 darab dengan 800, 88,500. Mungkin awak ada cara, bukan mungkin lah, maksudnya awak ada cara tu memang betul lah. Sebab yang ni saya dia wrap up, maksudnya dia gabungkan, jadi dia tak tunjukkan satu-satu. Jadi sebab dia mungkin saya yang ni minta maaf, saya ikut skema UTM, okey, yang ni. Tapi yang ini awak boleh buat satu-satu Bob yang tadi tu yang awak kata Bob ni sebab nak cantik ni. Kalau Bob kita buat satu-satu ni. Okey. Alright. Alright. Yang ni 3/5 darab ni. Yang tadi tu. Yes. Okey, dua-dua kena buat. Okey, bagus. Okey, yang ni awak kena ni kena tolak boleh? Saya tak dapat nak tulis pula benda ni. Draw. Yang ni kena tolak Yang awak tanya Tio tadi kena tolak. Kerana apa? Kerana dia dah rugi. Macam contoh awak 3 orang 2 orang contohnya Rarif dengan tu tadi. Rarif dengan Nakiyuddin. Nakiyuddin tengok dah rugi, dia belah lah. Nakiyuddin yang kena tanggung rugi contohnya. Tak boleh lah. Maksudnya kita ketiga-tiga tu akan kalau ni bila berlaku loss akan tolak lah daripada income dia. Adil kan? Ini sebenarnya ialah sistem yang adil. Jadi dia contohnya Bob ni, Kim ni belah kan? Kim ni keluar. Kalau dia rugi, dia akan kena tolak juga daripada pendapatan dia. Okey? Rugi yang tahun lepas. Tapi ni tak ada rugi. Kalau ada income, bercampur. Ada income. Kalau ada donation, awak tolak. Ini ibarat macam nak kira pendapatan awak. Pendapatan contohnya pendapatan Bob Zarif contohnya. Apa yang dia dapat tu, dia kena campur balik gaji yang telah dia dapat. Tolakkan capital allowance, this is dia punya format capital allowance, salary ni semualah yang kena ambil kira. Ada income, donation dengan losses. Okay, format kita tak berapa tu, kena absorb lah. Ni tahun lepas lah, brought forward ni tahun lepas last year Nanti you kalau dah buat, awak kasih saya jawapan awak tolak jugalah, last year kena tolak kat sini. Sebab apa? Ia adalah rugi yang tidak pernah ditanggung Tapi kalau tiap tahun soal dia tak ada. So dia akan ditanggung nanti oleh sebab ni yang tahun ni tak ada, kena tahun lepas lah. Maksudnya tahun ni ialah untung untuk tahun tu saja Yang untuk tahun lepas so rugi tak nak pula. Tu rugi akan mengurangkan pendapatan.
Dahsyat okey. Ini dia punya tu. Okey. Ni total income dia. Okey. Alhamdulillah habis. Okey, dah book. Kalau ikut jam komputer saya lagi 5 minit. Kalau ikut jam tu, jam dinding lah lebih, 4 lebih Tak mana betul lah. Okey. Yang ini awak cuba buat dulu. Cuba buat dulu. Jangan tengok video semua, cuba buat semula, nanti ada mesti punya yang PM tepi saya nak jawapan semua, nanti saya akan beri Saya tak boleh bagi sarang saya rasa macam agak bodoh juga lah misalnya. So, tidak menggalakkan awak berfikir. Okey. So dengan adanya macam tadi saya bagi quiz, awak jam tu awak nak buat bincang, buat kelas perbincangan dan sebagainya. Okey. Lepas tu awak boleh lebih faham. Yang ni kalau aku buat soalan ni dan buat soalan tadi tu, dan ada soalan-soalan tambahan yang saya akan beri nanti. Okey, rasa tu saja untuk hari ni. Brought forward, brought forward, brought down, BD, brought down, baki yang lepas bukan boyfriend ke best friend kan, brought forward BD, brought forward daripada tahun lepas, brought last year ni lah, brought forward betul lah awak tanya, kadang-kadang dia guna term BD, tapi yang ni kenapa pula BF brought forward, brought forward okey. Okey, rasa itu saja. Saya tutup